A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Rujuk muka surat 2377. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu membatalkan, merosakkan pahala amalan-amalan kamu. Berhenti situ. Ada beberapa bahasan lah kita nak cuba baca. Yang pertama, ayat ni cantik dari segi susunan. Saya nak bincang sikit supaya kita sama-sama terasa indahnya Al-Quran dan indahnya bahasa Arab. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling tinggi. Cintailah bahasa Arab sebab Al-Quran bahasa Arab. Sebab aku orang Arab. Sebab bahasa surga adalah bahasa Arab. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, takkan kita kata bahasa Arab ni bahasa tak kelas. Hanya orang-orang makan dedak aja lah yang cakap macam tu. Tengok saya nak kaitkan dengan ayat yang lepas. Wahai orang-orang beriman, bandingkan dengan ayat yang 32. Ayat 32 kata innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Satu, berhadapan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Tengok tu, sesungguhnya orang kafir, wahai orang beriman. Tengok cantiknya ayat itu, berhadapan. Ini kalau bahasa Melayu tak tahu apa nama ni. Tapi kalau bahasa sastra Arabnya dia attibaq. Boleh dikatakan ini attibaq. Makna dia sama dengan makna ini berlawanan. Innallazina kafaru, wahai orang beriman, sesungguhnya orang kafir, dihadapkan dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Okey, satu-satu. Kemudian ayat yang 32, wasaddu an sabilillah, dan menghalang, melencengkan orang daripada jalan Allah. Ayat yang ketiga ni, apa dia kata? Ati'ullah. Yang sana nak lencongkan orang daripada ayat Allah, yang di sini kata takwalah, taatlah Allah. Berlawanan. Yang ketiga pula, wasyakur rasul. Ayat yang ke-32 kata syakur rasul, melawan rasul. Ayat yang sini pula kata apa? Ati'ur rasul, patuh kepada rasul. Nanti tak? Ayat yang berikutnya pada 32 tu wasayuhbitu a'malahum, Allah akan batalkan, hapuskan, rosakkan amal-amalan kamu. Yang di sini pula kata apa? Wala tubtilu a'malakum, jangan rosakkan amalan kamu, jangan punahkan amalan kamu dengan dosa, dengan kufur, dengan syirik dan sebagainya. Wala. Semana kita nak kata bahasa Arab ni, bahasa Quran ni yang ada nilai ilmiah. Kalau tak ada nilai ilmiahnya, cuba buat yang bahasa ilmu kamu. Faktu bisuratin min mislih, kamu datangkanlah, kamu buat satu surah, sekurang-kurangnya tiga ayat, satu surah. Min misli, sebanding dengannya. Cuba datangkan. Tak sahkan yang tak tahu bahasa Arab. Orang ahli bahasa Arab zaman dahulu, yang memang kerja dia orang tu bersyair qasidah Arab aja. Yang siapa menang, qasidahnya itu digantung di Kaabah, tempat berkumpulnya manusia, penyair-penyair, pemuisi-pemuisi, semua berdatangan ke
pasar ukas, siapa yang menang ada digantungkan. Ada 7 mu'allaqat, 7 syair-syair pilihan yang tergantung, yang digantungkan, yang lain tak boleh, yang terpilih aja. Semua berdatangan dari mana-mana Arab, dicabar. Kalau kata Al-Quran ni datang daripada manusia buatan Nabi Muhammad SAW sendiri, fa'tu bi suratin min mislihi. Cuma datang satu surah saja, tak usahkan 114 surah. Satu surah ni, tiga ayat ni. Tak dapat. Carilah kesalahan Al-Quran, tak dapat. Bukan bahasa Quran, bukan bahasa manusia. Macam mana nak carikan kesalahan? Tengok perbandingan ayat itu tadi, itu cantik juga. Tak pernah dia berlanggar antara satu sama lain, bahkan tersusun dengan baik. Tak usahkan ayat Quran, tuan-tuan. Kehidupan kita dalam badan kita ni tak ada yang berlanggar. Kalau ada berlanggar, mati kita tak hidup. Malam ni kalau ada yang berlanggar, tak ikut aturan, kiamat. Tapi kiamat belum lagi. Jadi ayatnya pun macam tu, cantik jalan itu. Jadi jangan mandai-mandai lah. Akhirnya Allah kata, fa illam taf'alu, kalau kamu dah tak boleh buat, orang-orang sastra Arab dulu tak boleh buat, walan taf'alu, dan kamu tidak akan boleh buat. Al-Quran satu surah tadi tu tak boleh buat, orang dulu tak boleh, orang sekarang pun tidak akan, selama-lamanya tak akan boleh. Fa illam taf'alu, surah Al-Baqarah 24, walan taf'alu, dan memang kamu tak akan boleh buat, menyerah sajalah. Fattakun nar, takutlah ke neraka, allati waquluhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Kita baca sikit pendalaman mengenal lebih dekat bahasa Arab. Oleh sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, belajar bahasa Arab itu wajib. Ramai ulama kata belajar bahasa Arab itu wajib, sebab itu adalah agama kamu, bahasa Quran kamu. Jadi nak seronok, nak faham baca Quran tu, nak menangis baca Quran tu, nak senyum baca Quran tu, belajar bahasa Arab. Belajar dah, tapi tak boleh juga. Biarlah tak boleh. Kewajiban belajar tu buat. Dah tua dah, nak belajar tu melangkah walaupun tak sampai. Mulai langkah kita. Ya. Jangan mendabik dada. Dah tak belajar, mendabik dada pula. Okey. Kemudian makna dia lah. Makna dia macam tadi juga, wahai orang beriman yang dah beriman pada Allah dan Rasulnya, hanya itulah orang-orang yang mendengar perintah Allah ni. Apa kata Allah Ta'ala? Ati'ullah, patuh pada Allah. Perintah, bila perintah ni wajib, bila tak buat, dosa. Kalau tak percaya, kafir. Jadi kalau Quran ni kata, kita wajib percaya. Kalau tak percaya, maknanya menentang Al-Quran, kafir. Tapi kalau percaya tapi tak boleh buat, susah nak buat, sebab macam ni lah, macam gini macam gitu, itu tak percaya, tak buat kita, itu dosa besar, ya kan? Tapi jangan sampai kata Al-Quran ni tidak bertamadun, Al-Quran ni tidak moden, semua ni kepala-kepala syaitan. Al-Quran tu tidak moden. Sebab mungkinlah dia dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan barat, yang bila datang dari barat semuanya baik, semuanya moden. Bila datang dari Al-Quran semuanya badui, tutup aurat badui, buka aurat macam Tarzan, itu moden, bercawat moden. Buat tu kepala otak syaitan. Kepala otak dah dipengaruhi barat, macam tu lah. Jadi yang telanjang tu moden, tu kepala kucing, semua berbulu kecuali tolo, nampak kan?
moden lah macam kucing. Ya. Macam yang lain-lain tu lagi lah parah tak moden. Cuma dah kepala macam tadi lah pengaruh barat. Ya, pengaruh barat ni dah lama mempengaruhi agama ni, apa ni, orang Islam ni sejak zaman Utsmaniyah tadi. Maka dimasukkan pemikiran-pemikiran barat. Habis Utsmaniyah selesai. Tambah lagi masuk pula ke Malaysia, ke Indonesia, ke Nusantara ni British tanamkan modernisasi oleh barat. Jadi jangan percaya gitu. Semua yang di barat tu elok, tak betul. Nak puji barat tu pujilah, tapi jangan melambung sehingga kita tak nampak keburukannya, ya, kerosakannya. Banyak perkara yang tak elok. Iyalah kalau bab bersih, bab tertib, naik bas, naik train dia, kereta api, memang. Tapi itu kan sedikit baru daripada sisi kehidupan. Kehidupan ni banyak. Kita tengok sisi kehidupan keluarga mereka macam mana. Sebab tak hati Allah tadi, bercerai-berai. Kaji selidik kata sebab mereka makan babi. Jadi perangai itu macam babi. Makanan akan mempengaruhi perangai. Salah satu perangai babi, tak ada rasa cemburu sama bini. Bini aku, bini kau, bini kau, bini aku. Begitu juga lah yang lain-lain kan. Jadi banyak perkara yang tidak bertamadun, tapi lah kerana dari barat, maka dikatakan moden. Yang dari Al-Quran, yang Al-Quran tu mula dari Arab, yang dulu Arabnya Pak Badui je, itu dikatakan tak moden. Banyak akan dedak. Ati Allah, maknanya perintah patuh kepada Allah mutlak. Orang kampung kata apa? Absolutely. Betul. Absolute. Tak ada boleh tawar-menawar di situ. Ati Allah. Yang kedua, wa ati'ur Rasul. Patuhi Rasul. Tengok, ati Allah, taat pada Allah, wa ati'ur Rasul, taat pada Rasul. Dua-dua, taat pada Allah, taat pada Rasul. Maknanya taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mutlak, tak boleh tawar. Jangan kata sunnah kan ya, sunnah ni hadis lah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara, perbuatan ke, percakapan ke, sifat-sifat ke, ikrar ke, setuju ke tidak setujunya, bersandar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan itu dari Rasul, maka kalau hadis itu sahih, wajib patuh. Apa yang disuruh Rasul ambil, buat. Apa yang dilarang dia berhenti. Jadi taat pada Allah dan taat pada Rasul sama, mutlak, tak ada boleh tawar. Kalau wajib memang wajib, kalau disuruh dia sunat, sunatlah. Jadi itu namanya hadis. Apa sahaja yang dari disandarkan, dinisbahkan kepada Rasul, yang ini Rasulullah berkata, yang ini Rasulullah buat, maka wajib taat. Sama, ati Allah wa ati Rasul. Dalam ayat yang lain, di antaranya surah Ali Imran, ati Allah wa Rasulah, ada juga. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat Rasul tak ada. Itu macam mana pula? Itu ati Rasul, ati Allah wa Rasul sana, perintah Rasul itu dia sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Maknanya dia mungkin menerangkan apa yang diperintahkan Allah. Allah perintahkan aqimus solat, tegakkan sembahyang, lakukan sembahyang. Macam mana melakukannya? Macam ni, itu Rasul punya cerita. Jadi Rasul mentafsil, merinci, mendetailkan apa yang umum pada ayat Quran. Itu namanya diantaranya lah ati Allah wa Rasul. Tapi bila ati Allah wa ati Rasul, super. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasul, mutlak, tak boleh tawar. Dan dia bersendirian.
Dan perintah Rasul tak pernah bercanggah, tak pernah keliru, tak pernah salah, dan tak pernah bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah. Kalau pernah, bertentangan. Bila bertentangan, bukan daripada Rasul. Sebab apa yang dibuat Rasul pun, apa yang dikatakan Rasul adalah wahyu. Cuma wahyu tak langsung, wahyu indirect. Kalau Al-Quran tu directly daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Tapi kalau hadis ni dia indirect. Tapi bila ada perintah di sana, wajib buat. Walaupun tak ada dalam Al-Quran. Dan tidak pernah berlaku pertembungan. Bila tak sesuai perintah Allah dengan perintah Rasul, maka hadis itu perlu dinilai, perlu diselidiki, dikaji balik hadis ni. Ini betul ke Nabi cakap macam ni? Kod itu bukan cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kod hadis palsu. Itu banyak pula kajian itu. Dia kata kalau yang Rasul suruh, pulanglah. Nak buat-buat, tak buat pun tak apa. Ya kan? Ya. Kadang ada orang cakap macam tu, mungkin dia tak tahu lah ni. Semoga Allah memberi dia ilmu. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan amal kamu. Ya, maknanya amalan-amalan kita tu kalau dah kita buat, jangan batalkan. Apa yang membatalkan amal kita? Takabur, riya, sum'ah, syirik, kufur, dan maksiat, dan dosa-dosa besar. Nanti pembahasannya. Ya? Jadi jangan batalkan amal kamu. Atau setengah ulama kata, bila kamu dah beramal, lepas tu kamu tak buat amalan lagi. Biasa dia lepas sembahyang zikir kan, lepas sembahyang baca itu, baca ini. Ya. Tak tu dia tak buat lagi. Biasa apa nama ni, main sunat haji, dia tak buat lagi. Maknanya sepatutnya amalan pahala tu dapat, pahala amal tu dapat, tapi bila dia tak buat, tak dapat lah. Itu namanya membatalkan amal. Ada juga ulama mengatakan bahawa bila dah masuk dalam satu amal, walaupun sunat, yang wajib tu memanglah bila kita dah sembahyang isyak wajib, tak boleh kita nak batalkan saja-saja je. Bahkan sembahyang sunat pun macam tu. Tapi kalau sembahyang wajib tadi, memang tak boleh. Ulama macam tu pendapat. Kalau dah masuk sembahyang, jangan batalkan. Allahu Akbar, dah masuk ibadah. Jangan pula, tak masuk pula 2 rakaat tadi yang niatkan, batal boleh. Allahu Akbar, tak batal. Padahal dah masuk tu, bila takbiratul ihram, tu dah masuk ibadah. Kita dah mulai ibadah. Haram kita bercakap, haram minum, haram semuanya haram. Yang sebelum takbir tadi tidak haram, tapi bila dah takbir haram. Itu namanya takbiratul ihram. Bila dah masuk takbiratul ihram, masuklah sembahyang, dah masuklah dalam amal. Bila dah masuk dalam amal, tak boleh dibatalkan. Cuma kita orang Melayu ni selalu batalkan. Bila dah takbir kan, niat tak masuk, Allah panjanglah tu, Allah ganggu orang kiri kanan. Itu dah ganggu orang tu. Lepas tu batal pula. Allah, macam-macam lah keraguan yang dimainkan oleh syaitan. Kita pun ikut juga. Orang dah hukuk kita, Allah. Ya. Niat tu menyengajakan sesuatu dalam hati. Yang kita berebut nak cakap tu, sengaja aku sembahyang malam dia luar kanti Allah, imaman makmuman. Memanglah tak boleh masuk. Sebab kita baca. Sekali lagi saya ingatkan, yang wajib ditakyinkan dalam sembahyang tu dan ditakridkan, istilah fiqh, sengaja aku sembahyang.
Fardu zuhur itu pun khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada yang kata fardu itu wajib atau tidak, ada yang kata tidak. Tapi pendapat yang paling sahih, wajib sertakan fardu zuhur, sebab ada sunat zuhur. Jadi sengaja aku sembahyang fardu zuhur, makmuman kalau kita berimam. Imaman tak wajib, sunat. Tapi nak dapat pahala berjemaah, niatkan. Itu je. Lillahi ta'ala pun tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. 2 rakaat ke 4 rakaat ke tak wajib. Kalau boleh, bolehlah, tak apalah. Tapi jangan sampai niat yang sudah sah, amal sembahyang yang sudah sah kita batalkan. Tak boleh. Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal kamu. Imam Ahmad bin Nasr, orang dulu ni, orang yang hidup pada tahun 294 Hijriah, dalam kitab dia As-Salah telah meriwayatkan dari Abul Aliyah, dia berkata, pada para sahabat Rasulullah SAW berpandangan dosa tidak akan membahayakan bagi orang yang mentauhidkan Allah. Maknanya bila kita tidak syirik, maka dosa, kesalahan-kesalahan kita tidak merosak amal kita. Serupa dengan amal baik tidak berguna jika diiringi kesyirikan. Jadi macam mana pun baiknya amalan, bangun masjid ke, sedekah ke, orang yang syirik tu, orang musyrik itu, orang yang tak percaya kepada Allah tu, innal ladzina kafaru tadi, dia tidak akan menjadi baik. Amalan tidak berguna jika diiringi dengan syirik. Macam mana baiknya pun, bila ada syirik tak berguna. Supalah kita ni orang mukmin, tapi ada syirik. Cuma syiriknya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, bukan syirik menyembah batu, tapi kita sekutukan Allah Ta'ala dalam kita beramal. Itulah riak, itulah sum'ah, itulah ujub. Mana tu? Sembahyang. Kalau kita tanya mengapa nak sembahyang masjid, rumah ada, sokkan orang berjemaah, kita takkan tak berjemaah. Kan masuk dia tu. Syaitan mula-mula jangan sembahyang, dia katakan. Bila kita nak sembahyang, rumah je lah. Bila kita nak ke masjid, dia tanya nak pergilah. Dia dah kalah dah, pergilah. Kang malu pula apa kata orang. Masuk dia lagi. Jadi kita sembahyang ke masjid ke, sembahyang mana-mana ke, begitu juga amalan-amalan lain. Nak umrah ke, nak haji ke, puasa ke, bila kita sertakan dengan kerana orang, memanglah lillahi ta'ala kan, bukan itu, tapi niat pembangkit, pendorong kita pergi. Bila malu kat orang, jadi menduakan Allah Ta'ala. Jadi kita jadi apa? Riak. Riak itu syirik kecil, syirik yang tersembunyi, sebab kita beramal tu kerana menunjuk sama orang. Jadi hati-hatilah tu. Okey. Jadi sebagaimana amal baik, solat, puasa berjemaah tidak berguna jika diiringi kesyirikan. Syirik ni kita syirik besar tu tahu, tapi syirik ujub, sum'ah kali itu kita kadang-kadang terlepas pandang. Jadi hati-hatilah. Lalu turunlah ayat ni, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amal kamu. Jadi maka sejak saat itu mereka selalu mengkhawatirkan. Khawatirnya apa? Cemas. Sahabat-sahabat tadi jadi cemas. Mula-mula tadi kata, bila orang tu beriman, tidak syirik, maka amalan-amalan dia tidak akan rosak dengan dosa-dosa. Tapi ini pula turun ayat ni. Jadi dia kata mereka pun khawatir setiap dosa, takut dosa tu membatalkan amal. Itulah pendapat dia orang, sangkaan-sangkaan dia orang. Sebab memahami ayat ni, jangan kamu batalkan amal-amal kamu
dengan tidak ati Allah, menyalahi Allah, tidak ati Rasul. Jadi bila ada amalan-amalan yang tidak taat Allah, tidak patuh Allah, tidak patuh Rasul, tidak patuh syariat, maka dia boleh membatalkan amal. Jadi orang tu fikir, kerana dosa itu bisa, bisa ni bukan bisa pula kan, bisa Indonesia, boleh menggugurkan amal kebajikan. Jadi dengan ayat ni sahabat-sahabat mendapat ilmu baru bahawa walaupun beriman, walaupun tidak syirik, amalan boleh batal, pahala sia-sia. Ya. Dengan apa? Dengan adanya dosa menggugat amal kita. Itu setengah ahli tafsir kata a'malakum tu la tubtilu a'malakum tu, mereka terjemahkan apa? Bil kufri wal ma'asi, dengan kufur dan maksiat. Jangan batalkan, jangan rosakkan amal-amal kamu yang soleh dengan kekufuran, dengan maksiat. Sebahagian ulama masih kekal dengan itu. Akhirnya ia juga telah meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata apa? Kami sahabat-sahabat semua ni sebelum berpandangan bahawa semua kebaikan pasti akan diterima, pandangan itu hanya kami pegang sampailah turunlah ayat menegur kami yang mengatakan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, janganlah kalian menggugurkan amal-amal kalian. Inilah tadi ni, la tubtilu a'malakum. Akhirnya kami bertanya, apa yang boleh menggugurkan amal baik itu? Maka di antara sahabat-sahabat ada yang menjawab, dosa-dosa besar yang menghancurkan dan perbuatan-perbuatan keji. Maksudnya maksiat, dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji akan menghapuskan amal. Anggapan ini pun hanya kami pegang sampailah turun ayat satu lagi pada ayat berikut nanti, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan syirik kepadanya, dosa syirik tak akan diampunkan, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampunkan selain daripada syirik liman yasha, bagi siapa yang dia kehendakilah. Ya, jadi dengan ayat ini maka sahabat-sahabat berubah. Ketika ayat tersebut turun, kami pun tidak membahas lagi. Tak buat ni orang tu, tak bahas lagi masalah itu. Akan tetapi kami tetap mengkhawatirkan, menganggap tak selesa, berwaspada gugurnya nanti amal baik yang dilakukan oleh para pelaku dosa-dosa. Jadi mereka masih berpegang lagi, walaupun ada ayat yang itu, tapi dia masih berpegang lagi bahawa amal-amal yang kita buat ni, amal-amal soleh yang kita buat ni, dia akan hapus dengan dosa-dosa besar dan kekejian-kekejian yang kita buat. Dan kami berharap semoga amal baik mereka yang tidak melakukan dosa besar dan kekejian itu diterima. Jadi macam ni lah kesimpulannya. Amal-amal soleh kita ni, hati-hatilah. Hati-hatilah. Mana hati-hati itu apa? Jangan kita gugurkan dia, kita hapus, punahkan dia dengan dosa-dosa. Kita takut itu masih berlaku. Sebab ayat itu umum, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan, jangan kamu luluhkan amalan-amalan kamu dengan dosa, dengan maksiat. Tapi kalau macam mana pun, kalau tergelincir juga kita ni masa lemah. Khuliqal insanu halu'a. Manusia ni dijadikan dalam keadaan keluh kesah, lemah, dhaif, lemah. Kadang-kadang kita kalah juga dengan syaitan. Istighfarlah. Sebab Allah ampunkan dosa-dosa selain syirik.
Macam tu je lah. Tapi ingatlah, Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa tadi itu, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan selain yang syirik. Maksudnya dosa-dosa yang lain diampunkan kalau kita minta ampun lah. Kalau bega je tak diampun. Dia buat dosa dia bega, tak apa, Allah orang kita dia kata. Tak ada. Dia mesti minta ampun. Cuma 5 yasha. Allah tu mengampunkan 5 yasha bagi sesiapa yang dia kehendaki. Maknanya apa? Kita berhati-hati juga lah. Kita takut kita buat dosa tapi Allah tak nak mengampunkan. Parah itu. Apalagi kita dah kaki masjid, selalu dengar ayat, selalu dengar hadis, lepas tu buat juga dosa dengan sengaja, takut Allah tak nak ampunkan. Jadi ayat tu tidak lepas macam tu je. Allah mengampunkan selain syirik, titik berhenti sampai tu. Tak. 5 yasha bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau yang dia kehendaki itu, yang mengkehendakinya itu Allah. Ada tafsiran pula macam tu. Bagi orang-orang yang dia kehendaki. Siapa yang kehendaki? Allah. Siapa yang Allah kehendaki. Ada tafsiran lain 5 yasha ni bagi siapa-siapa yang nak. Siapa-siapa yang nak minta ampun, Allah ampunkan. Macam tu ada juga. Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang nak minta ampun. Macam tu. Mana-mana pun berhati-hatilah dengan, sebagaimana kata sahabat-sahabat tadi, kami sentiasa berwaspada, berhati-hati, merasa cemas kalau dosa besar tu menghapuskan amal-amal soleh. Semua Allah Ta'ala mengampunkan selain daripada syirik. Hati-hatilah tuan ya. Menurut ahli tafsir, di antaranya Syekh Dr. Nabulsi, orang Syria, hidup lagi, walaupun dikabarkan beberapa kali dia meninggal, padahal tidak. Dia kata dosa ni, ada dosa yang yughfar, dzanbun yughfar, dosa yang diampunkan kalau kita minta ampun lah. Atau dosa tu otomatik dihapuskan disebabkan amal baik kita. Maknanya apa? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kejahatan akan dihapuskan oleh kebaikan. Bila kita beramal baik, dia akan dihapuskan secara otomatik. Dosa kecil lah. Itu hanya dosa yang hukukullah, hak-hak Allah yang kita langgar, antara kita dengan antara Allah, antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh ampunkan. Ada dzambun la yughfar, dosa yang tidak diampunkan. Itulah dosa syirik. Dosa syirik. Ada lagi satu dosa, nama dia kata dzambun la yutrak, dosa yang tak boleh dibiarkan macam tu. Itulah dosa hukukul ibad, hak-hak hamba. Kita sesama makhluk, sesama manusia, itu tak boleh dibiarkan macam tu. Tak boleh minta ampunnya. Itu yang kita biasa bincang pagi tu kan. Dosa sama manusia, minta ampun, minta maaf sama dia. Tak boleh hari raya datang, selamat hari raya, tak minta maaf lahir batin. Cakap, aku dulu pernah tangkap ayam kau dulu, pernah makan kambing kau, pernah curi durian kau pagi. Cakap. Tak apa, baru kosong-kosong. Tapi kalau selamat hari raya, maaf lahir batin, tak ada. Sabut. Jadi dosa sesama manusia ni tak diampunkan. Sebab prinsip dia, hukukullah tu mabniun alal musamahah. Orang ulama kata hukukullah mabniun alal musamahah, hukukun nas mabniun, hukukul ibad mabniyatun alal musyahahah.
Musamahah tadi, yang satu lagi musyahahah, lebih kurang bunyi. Itu keindahan bahasa Arab tadi. Ya, itu bahasa Melayu kan ada persamaan bunyi dan makna dia pun lain, bunyi dia dekat-dekat sama. Itu nama dalam bahasa Arab al-jinas, sejenis. Hak-hak Allah dia terbina di atas maaf. Tak apalah, Allah ampunkan, buat baik, atbi sayyiatul hasanah, kata Nabi SAW. Iringkan buat jahat kita tu, dosa-dosa tu, iringkan dia dengan kebaikan, buat baik. Astaghfirullah, musamah, Allah akan ampunkan. Itu hak Allah. Jadi itu gunanya kita bertasbih, apa kan, zikir, bayang sunat, supaya dosa-dosa kita yang kecil lah, ya, yang kecil, otomatik hapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tapi bila bab hukukul ibad, hak hamba dengan hamba, mabniyah, terbina atau dibina atas musyahahah, kedekut. Istilah musyahahah ni kedekut. Tak boleh bagi macam tu. Allah Ta'ala pemaaf, tapi kan sesama manusia ni tak boleh dalam air raya maaf dia batin dia. Dia waktu kedekut sikit dengan cara sebutlah, minta maaf lah, betul-betul, ya. Maka itulah namanya dosa antara sesama manusia. Ayat ke 34. Nantilah kita sambung, cuma saya nak sikit je. Kita baca ni. Sesungguhnya orang-orang kafir, macam yang ayat 32 tadi. Sesungguhnya orang-orang kafir, innallazina kafaru wasaddu an sabilillah, dan menghalangi orang, melencongkan orang daripada jalan Allah, sama macam tadi. Summa matu, ini yang lain sikit. Terus menerus dia melencongkan orang daripada agama Allah, kemudian mereka mati dalam kekufuran. Summa matu wa hum kufar, mati dalam keadaan waw itu bukan dan, waw itu waw hal namanya, dalam keadaan. Jadi terjemahannya apa? Dalam keadaan kafir. Bahasa Melayu kita ada juga waw, walhal. Saya datang juga, walhal saya letih. Walhal punca dia bahasa Arab itu. Cuma kita tak faham kadang-kadang. Kita anggap bahasa Melayu kita ni hebat benar, sehingga kita caci bahasa Arab. Aduh ya, sebab kepala saya ni masih teringat muka dia je. Meluat benar. Jadi kemudian mereka mati dalam keadaan. Jadi dalam keadaan tu sebiji aja. Wow ni. Itu bahasa Arab, sebiji tapi makna dia besar. Istilah dalam keadaan ni kalau bahasa kampung apa? Adverb. Agaklah adverb. Fluently, yang pakai ly. I speak English fluently. Fluently itu namanya adverb. Jadi kalau pakai li bahasa Inggris, bahasa Arab pakai waw. Wa matu summa matu wa hum kufar. Kemudian mereka dalam keadaan kafir. Fala yaghfirullahu lahum, maka mereka tidak diampunkan Allah. Jadi kata di situ apa? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sama juga dengan ayat yang tadi, yang kita baca tadi, surah An-Nisa 48. Sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa-dosa yang lain. Saya nak bahas sikit. Tadi ayat tadi, innallazina kafaru wasaddu an sabilillah. Ayat yang ketiga ni pula, innallazina kafaru wasaddu an sabilillah. Tengah-tengah ya ayyuhallazina amanu. Saya ada baca tafsir Nabil Sidi. Menurut ulama, dia kata bahawa orang beriman ni di tengah-tengah antara yang dua ni. Jadi kita jangan merasa selesa, sebab innallazina kafaru sentiasa akan meracuni, berbahaya kepada kita. Sebab kita ni berada di antara innallazina kafaru, kecuali dengan ati Allah wa ati Rasul. Jadi kita jangan merasa kita ni berada di zon selesa, sehingga bila kita dah Islam, bila dah kita beriman, kita kata
bebas lah segala gangguan. Jangan. Ramai anak-anak kita sekarang ni melencong habis dah.